Saya mulakan dengan berkongsi beberapa pencapaian positif Kerajaan Negeri Kelantan dari segi statistik. Yang pertama adalah KDNK. KDNK Negeri Kelantan untuk 2008-2010 mencatat yang ketiga tertinggi secara purata di seluruh negara. Yang pertama adalah wilayah persekutuan, dan yang kedua adalah Selangor, dan yang ketiga adalah Kelantan dengan catatan 4,8% pada tempoh tersebut. Mungkin saudara-saudari tidak pernah menganggap bahawa Kelantan mendapat ranking nombor 3 dari segi pertumbuhan KDNK. Kerana selama ini mainstream media menggambarkan Kelantan adalah negeri yang tercorok dan performance Kelantan dalam tempoh tersebut adalah lebih baik daripada Johor, bahkan Pulau Pinang for that period. Pada tahun 2009, negara mencatat pertumbuhan KDNK negatif 1,6%, tetapi Kelantan mencatat pertumbuhan positif 3,1%. Dan statistik ini bukan saya buat sendiri. Ini daripada Jabatan Statistik Jabatan Perdana Menteri yang ada dalam carian rasmi. Dan for that exact year 2009, Kelantan mencatat 3,1% pertumbuhan. Dari segi kadar kemiskinan, Kelantan adalah antara negeri yang selalu dimalukan kerana kadar kemiskinan sejak daripada dulu lagi. Perdana Menteri bahkan pergi ke Sabah mengumumkan Kelantan adalah negeri termiskin di Malaysia. Namun begitu dari segi statistik, Kelantan sejak tahun 1995 telah berjaya dengan baiknya mengurangkan kadar kemiskinan dan juga hardcore poverty. Pada hari ini, Kelantan duduk dalam rank nombor 6 yang tertinggi kadar kemiskinan daripada yang pertama satu masa dulu. Champion bagi kadar kemiskinan seluruh negara pada hari ini adalah negeri Barisan Nasional Sabah, diikuti oleh Terengganu, dan kemudian Sarawak, Kedah, Perlis, dan seterusnya. Kelantan adalah menghairankan bagaimana dua negeri pengeluar petroleum, Terengganu dan Sabah, mencatat kadar kemiskinan yang tinggi bagi penduduk negeri mereka. Dan pada masa yang sama, Kelantan mengeneralize dari segi hubungan dengan kerajaan persekutuan dalam semua akaun, on all account. Dan pada hari ini, tajuk kedua saya adalah kegagalan agensi-agensi federal ataupun kerajaan persekutuan untuk membantu rakyat negeri Kelantan. Kalau saudara saya Datuk Iza membangkitkan tentang Felkra, Felda, dan juga Kelantan ada Kesedar dan juga Kadar. Pada tahun lepas, Kadar gagal membekalkan air pengairan untuk sawah padi kerana mereka telah merobohkan benteng air di Pasir Mas sebelum benteng tersebut dimajukan dengan satu benteng yang baru. Dan pengeluaran kadar masih tidak meningkat sejak daripada itu. Dari segi Felda dan Felkra, tanah-tanah ini tidak dimiliki secara rasmi. Mereka tidak membayar sebarang hasil pada kerajaan negeri Kelantan, dan mereka mendapat keuntungan percuma daripada tanah-tanah ini untuk lebih daripada 30 tahun. Kali pertama saya menjadi Exco Kerajaan Negeri pada tahun 2004, kami telah mengambil langkah untuk memperkenalkan hak milik kepada Felda, Felkra dan juga Kesedar dengan beberapa terma yang boleh menguntungkan kedudukan kewangan kerajaan negeri. Pada tahun 2005, kita telah berjaya mengutip 110 juta ringgit wang tertunggak daripada Felda for the first time ever. Semalam, Kerajaan Negeri Kelantan telah membatalkan 1,000 ekar kelulusan yang diberikan kepada Kesedar di Kampung Cinulang, Kuala Krai, sebagai reaksi daripada janji Perdana Menteri. Perdana Menteri pergi ke Kuala Krai on 15 of March
dan janjinya adalah memberikan tanah kepada orang Kuala Krai yang tak ada tanah. Kerajaan Kelantan telah berikan tanah ini kepada Kesedar pada tahun 84 untuk dimasukkan penroka. Tetapi sebaliknya mereka telah mengusahakan tanah ini secara komersial dan memberikan kepada company yang ketiga dengan harga kutipan lebih kurang RM100,000 saja setahun bagi ladang getah untuk 1,000 ekar. Dan kita membatalkan kelulusan kepada Kesedar untuk diagihkan suku ekar bagi tiap-tiap rakyat yang tak ada tanah di Kuala Krai, dan kita akan mendapat lebih kurang 3,000 lot untuk rakyat jelata, 50 ekar untuk wira tentera yang terkorban daripada negeri Kelantan, termasuk yang baru terkorban di Lahad Datu, dan juga 300 ekar adalah untuk land swapping bagi pengambilan tanah untuk jajaran Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai. Jajaran Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai adalah contoh klasik Kelantan being marginalized. Cadangan ini telah dibuat untuk kerajaan Malaysia melaksanakan Lebuh Raya sepanjang 73 km. Hanya 73 km. Pada rancangan Malaysia yang kelima, dan Kelantan, if you will notice, satu-satunya negeri yang tidak ada Lebuh Raya. Kita tak ada langsung Lebuh Raya. Dan kita ada kereta api tanah Melayu yang sangat perlahan. Saya rasa malu kerana diletakkan nama Melayu di situ. Everything about Malay adalah backward. Kereta api tanah Melayu untuk negeri Kelantan, kita tak ada port. Bukan saja kita tak ada port, kita juga tak ada supply base. Padahal Kelantan mengeluarkan petroleum yang terbesar bagi Semenanjung pada hari ini. Tetapi apabila application untuk supply base pada waktu itu, saya jumpa sendiri dengan Menteri Pengangkutan daripada MCA. Mereka enggan memberikan lesen supply base untuk negeri Kelantan. Oleh kerana itu, hantaran untuk platform Cakrawala yang jauhnya 320 km dihantar daripada Terengganu. Base yang terdekat adalah di Terengganu kalau menggunakan supply base Malaysia, dan yang terhampir adalah Songkla, still very far from that platform. Alasannya tak ada. Ya, tak ada apa alasan. Lapangan terbang Kelantan masih lagi lapangan terbang domestik. Walaupun kita telah menghantar cadangan untuk jadikan lapangan terbang antarabangsa. Dan pada pendapat Kelantan, kalau lapangan terbang antarabangsa diadakan di Kelantan, ekonomi Kelantan akan lebih maju lagi. Dan sebab itu, Kelantan sangat berharap, sama dengan majoriti hadirin di sini, sebenarnya kita menunggu sebuah kerajaan baru dengan 14 ketua. This is the only answer untuk masyarakat Kelantan, rakyat Kelantan, yang been marginalized not just from 1957 but long before that. Sebelum itu kita dianaktirikan oleh British, tetapi selepas British datang, UMNO adalah lebih teruk daripada British lagi pada mata kami orang Kelantan. Satu contoh proof is that minyak dan gas Kelantan dan nearest 150 km, Songkla 260 km. Tun Mahathir landed it in Songkla and buy back the gas by constructing onshore pipeline another 280 km from Songkla to Bukit Kagita. Mereka sanggup buat macam itu, spend more money just to avoid Kelantan. So, Kelantan sangat berharap Pakatan Rakyat dapat mentadbir Malaysia. Dan saya juga berharap majoriti audiens di sini juga ready for the new government. Apa dreams kita kalau kita dapat mentadbir kerajaan? Dream saya adalah Kelantan dan Terengganu can be the most important petroleum hub in Asia. Reserve Kelantan dan Terengganu is big enough untuk kita menjanakan petroleum hub bagi Kelantan dan Terengganu. Dan this is the shortest way
to spur economic growth in Kelantan and Terengganu. Kemudian saudara Lincoln yang ada di sini, regard to infra. Kelantan tak ada highway, kita tak ada port, kita tak ada international airport. Apa yang kami mimpikan adalah, oleh kerana di sebelah pantai barat sudah ada pembinaan kereta api laju yang seterusnya akan menghubungkan ke Thailand dan seterusnya ke China. Dan kita telah melihat bagaimana China mengembangkan ekonominya. Satu daripada kuncinya adalah mengadakan infra moden, membuka frontier baru sebagaimana Chengdu ataupun Sichuan, sebuah wilayah central China, sekarang can be connected melalui Burma untuk ke Teluk Benggala dan seterusnya ke Middle East to get their supply of petroleum. Kalau China boleh mengambil langkah tersebut, Kelantan sangat bermimpi pada satu hari kita ada kereta api laju daripada Kelantan, utara Perak, kalau Datuk Izzah jadi Menteri Besar dan dia boleh bersetuju. Saya doa dia jadi Menteri Besar balik. Dan juga Kedah dan seterusnya menyambung kepada negeri saudara Lim Teng Eng. Dan dengan sendirinya Port Penang akan menjadi penting semula. Kelantan akan ada satu port, Penang ada satu port, connect by fast train, dan new frontier utara Perak, bahkan Southern Thai, we can develop it. So Kelantan will change for the next 30-40 years. Saya tak berhasrat jadi Menteri Pengangkutan pada change. Cukup saya sampaikan kepada Datin Sri Wan Azizah pada hari ini supaya dia beritahu Datuk Sri Anwar Ibrahim, Kelantan juga layak ada kereta api laju dan juga lebuh raya persekutuan, lebuh raya yang baik. Regards to lebuh raya, bila kita telah gagal mendapatkan peruntukan only in Rancangan Malaysia ke-9, Pak Lah as Prime Minister, dia rasa teruja dimasukkan list dalam Rancangan Malaysia ke-9 untuk buat lebuh raya Ketua Kuala Krai dengan nilai 1.8 billion ringgit at that time. Tetapi bila Pak Lah turun, Perdana Menteri baru telah buang senarai. Saya tak tahu kenapa. Dan oleh kerana itu kita ambil inisiatif sendiri untuk buat lebuh raya ini menggunakan sumber mineral yang ada di Kelantan. Kelantan will rich with mineral resources. Even the uranium can find in Kelantan. Only rare earths belum ada. Lain ada rare earths. Kelantan belum. Tapi uranium dia ada. So kita mengambil satu kawasan mineral untuk dijadikan sandaran dengan reserve sebanyak nilai ringgit 3.5 billion ringgit for the next 15 years daripada kawasan Sungai Tuang, Bukit Beras, Gua Musang, 3,000 hectares. Kita letakkan sebagai sandaran untuk pembinaan lebuh raya kita. Dan sekarang kita under construction for this highway. Suddenly, federal government feel interested to reconstruct this highway. And Menteri Kerja Raya dapat announcement. And then saya dapat catatan minit mesyuarat whose cabinet. The allocation is 20 million ringgit for the highway. Federal government want to construct Kota Baru to Kuala Krai, whereas the cost is 1.8 billion ringgit. Really for election mockery, dan kita reject cadangan ini. Apa yang saya nak beritahu adalah kesusahan kami di Kelantan. For the housing, federal government never allocate us any single cent. Dan dia buat rumah kononnya untuk mampu milik. Saya bagi satu contoh. Di Merbau Utama, if you browse web of SPNB, motonya adalah untuk orang Kelantan memiliki rumah. Harga yang ditetapkan 75,000 satu unit. Out of sudden, they sold it, the whole lot, kepada Panca Astaka, owned by Datuk Dr. Sani Eng, which star could in frontage one time, a close associate. Pada masa Parlimen bocor, Datuk Nazri
pergi sewa siling Parlimen bocor, Datuk Sani duduk di tengah. SPNB sold it to him dengan cara bayaran RM300 satu unit. And suddenly he sold it kepada Kelantanis 138,000 compared to the Brunis 75,000 ringgit per unit. Ini satu contoh. Satu contoh bagaimana agensi federal di Kelantan telah mengenai rakyat Kelantan. Contoh yang lain ialah Kesedah. Kesedah allocated millions of ringgit, hundred of million ringgit, tetapi kadar kemiskinan yang tinggi adalah di kawasan-kawasan Kesedah. Kemudian bila kita mengugut untuk mengambil tanah-tanah ini diberikan kepada orang ramai, penderoka-penderoka, settlers. Mereka membangkitkan isu settlers cannot be given that title because they not yet pay the loan. Tetapi kita beritahu the loan is nothing to do with the state government. State government entitled to give the title to the settlers. Suddenly they run out the loan. Means that they have the capability to assist the people when we press. So, kalau kita dapat mentadbir kerajaan persekutuan, semua amalan-amalan malfunction federal government ini dapat dibaiki dan ditingkatkan. Dengan sendirinya, rakyat Kelantan akan mendapat faedah. Dan bukan saja rakyat Kelantan dapat faedah, bahkan juga rakyat Malaysia mendapat faedah. Oleh kerana itu, yang penting sekarang adalah perubahan politik. Perubahan ekonomi, pencapaian ekonomi tidak akan dapat dicapai kecuali dengan willpower politicians yang pro rakyat. Dan kita memerlukan tokoh-tokoh seperti itu. Dan dengan adanya presentation oleh Dr. Nizar, nanti sudah Lim Kan Eng, dan Dr. Sri Anwar Ibrahim yang sudah berpengalaman, saya sedikit sebanyak ada pengalaman, kita ada a very forceful team. Promise to govern better enough, anytime better than Barisan Nasional. For instance, dari segi OCR, perahan minyak sawit, perahan minyak sawit, purata bagi kilang-kilang Felda adalah 19%, 90%. That is average. And Felda feel this is good enough. Very hard to tell them we can increase further. Kelantan, kita ada satu kilang, proven for the last 5 years. Kita punya achievement 21%. Any better 2%, 1% is good enough for settlers. 1% peningkatan perahan minyak will give 500 million to settlers. 2% means 1 billion to settlers. So kita boleh membangunkan negara kita dengan lebih baik. Dan kerana itu, we must have a confidence for the new team of Pakatan Rakyat. And the sooner the election be, is better. Tapi masalah, yesterday Prime Minister's Department denied Prime Minister going to dissolve the Parliament. Means that maybe he think not to dissolve it forever. So Mr. Tommy Thomas is here. I hope he can give opinion how to make it dissolve, although Prime Minister don't want to dissolve it. So overdue for delivery biasanya boleh menyebabkan bayi mati. Jadi harapan saya, mesej saya pada hari ini sebagai rakyat Kelantan dan pemimpin Kelantan, kita memerlukan perubahan di peringkat persekutuan untuk kebaikan Kelantan dan juga kebaikan negara. Satu contoh lain, education. Under Constitution, Federal Constitution, Article 12(1), if I'm not mistaken, Mr. Tony can rectify me later. Federal Constitution need to give allocation for any kumpulan kaum to have their own education system. Not just kaum, Kelantan adalah satu negeri, bukan kaum. Dan kita spend around 90 million ringgit per annum for our Islam education because majority of our Kelantanese is a Muslim. And meanwhile, regard to
Chinese school. First time ever Kelantan bagi tanah, bukan saja tapak tanah untuk sekolah, Cungkua for instance di Lanas, tetapi juga ladang sawit untuk mereka sustain their school. Dan kita juga dari segi rekod adalah negeri pertama memberikan orang asli hak milik tanah. Tetapi ada restriction, they cannot sell it. Nanti UMNO datang beli, so we restrict the title. Tapi kita dah first time to give orang asli hak milik tanah. Dan pada waktu itu pegawai-pegawai kami memberitahu we cannot give the title to orang asli entitled. What is the reason? Dia tak duduk tanah tu, dia pergi jalan-jalan kampung lain. Tetapi Nik Aziz says our Chief Minister at that time, dia kata saya nak semua kita menganggap orang asli adalah human being like us also. So tak ada border di antara orang asli dan orang bukan asli. So we practice this. Dan yang terbaru, kita reserve tanah-tanah orang asli dan berikan mereka ladang-ladang, dan 4,000 ekar ladang yang dimajukan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli atas nama Hal Ehwal Orang Asli. Never give anything to orang asli from this ladang. Kerajaan Negeri Kelantan bercadang merampas balik tanah tersebut. Tapi ini just imagine, jika kita memerintah Malaysia, Jabatan Hal Ehwal Asli cannot do any more nonsense like this. Dengan sendirinya, sebenarnya kalau orang asli ini dimajukan oleh Jabatan Orang Asli for the last 54 years, kita akan lihat lebih ramai profesor, lebih ramai IT engineers daripada orang asli. Macam kita boleh lihat orang India di India boleh menjadi IT expert. Kenapa orang India di Malaysia mesti duduk dalam estate? Ini adalah kerana diskriminasi kaum yang diamalkan oleh orang India. So our strength, Pakatan Rakyat punya strength across the race. Kita pergi kepada need base. Kita pergi kepada amalan yang boleh menyebabkan semua orang ada peluang untuk maju. Dan prinsip saya adalah, jika Sabah dan Sarawak maju, bermakna Malaysia juga adalah maju. Jika Kelantan maju, bermakna Malaysia juga adalah maju. Jika orang India maju, orang Kadazan maju, Malaysia juga adalah maju. Kenapa kita takut kepada kemajuan? Kenapa kita takut pada negeri-negeri dalam wilayah kita sendiri dan rakyat kita sendiri? Dan prinsip kita adalah Pakatan Rakyat menjamin peluang semua pihak untuk maju, dan dengan itu Malaysia di bawah Pakatan Rakyat will be the most developed country in ASEAN, dunia